Okay, baik pelajar, hari ini kita akan masuk bab yang kedua. Bab 2, perwakilan data. Dan subtopik hari ini ialah sistem nombor perduaan. Ini standard kandungan dan standard pembelajaran untuk kali ini. Okey, kita tengok gambar di sini. Yang ni awak nampak tak ada nombor ataupun digit 010011. Sebenarnya ini kod nombor perduaan. Ini kod nombor perduaan. Komputer dia komputer anggap semua data, nombor, huruf, simbol sebagai nombor perduaan. Semua maklumat dalam komputer disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Komputer hanya mengenali dua digit sahaja, iaitu digit 1 dan digit 0. Digit 0 dan 1 yang awak nampak di sini. Digit 0 dan 1. Jadi komputer simpan semua maklumat dia tukar ke bentuk digit 0, 1 dan simpan. Dia tak sama dengan manusia. Manusia guna digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi komputer guna nombor asas, sistem nombor asas 2. Nombor asas 2. So kita lihat perbezaan nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Ini jadual di sebelah kiri ialah nombor perduaan dan jadual di sebelah kanan ialah nombor perpuluhan. Kita lihat perbezaan di antara sistem nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Awak lihat jadual di sebelah kanan dulu. Ini sistem nombor perduaan. Jadual di sebelah kanan. Okey, ini sistem nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10. Sistem asas 10 ataupun desimal. DEC, singkatannya DEC. DEC bukan December, DEC di sini ialah decimal. Singkatan bagi DEC adalah singkatan bagi desimal ataupun kita panggil sistem asas 10. Siapa yang menggunakan sistem asas 10? Manusia. Manusia menggunakan sistem perpuluhan. Kita panggil ini sistem perpuluhan dalam kehidupan seharian kita. Dan sistem asas 10 ataupun nombor perpuluhan mempunyai 10 pilihan digit. 10 pilihan digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia tak ada 10, dia ada 10 pilihan digit tapi mula dari 0 hingga 9 sahaja. Dan nilai tempat nombor perpuluhan adalah 1, 10, 100 dan 1000. Macam mana dapat 1, 10, 100, 1000? Kita tulis nilai tempat macam ni. Ini adalah, awak tengok jadual yang paling bawah sekali. Ini adalah nilai tempat bagi nombor asas 10. Kalau nombor asas 10, kita tulis 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3. 10 kuasa 0 adalah 1. 10 kuasa 0 ialah 1. Kenapa boleh jadi 1? Sebab sebarang nombor yang kuasanya sifar. Ini kita panggil kuasa sifar. Sebarang nombor yang kuasa sifar nilainya adalah 1. Contohnya 1 juta kuasa sifar. Nilainya pun sama dengan 1. 10 kuasa sifar nilainya 1. 200 kuasa sifar nilainya pun sama dengan 1. Jadi kamu kena ingat sebarang nombor, apa-apa nombor saja yang kuasanya sifar nilainya adalah 1. Okey, awak lihat jadual di sebelah kiri. Jadual di sebelah kiri ini berkaitan dengan sistem nombor perduaan. Sistem nombor perduaan dikenali sebagai sistem asas 2
ataupun kita sebut nombor asas 2. Sistem asas 2 binary ataupun binary bin, B-I-N bin. Singkatan bagi binary. Dalam kalkulator kamu akan nampak ni bin, DEC, dalam kalkulator ada. Siapa yang menggunakan nombor perduaan? Sebenarnya komputer. Komputer membaca dan menyimpan data dalam sistem perduaan. Okey, seterusnya dan nombor asas 2 ni menggunakan 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1. 0 dan 1. Nilai tempat nombor perduaan ini nilai tempat bagi nombor perduaan. Dia mula dengan kuasa sifar juga, tapi untuk nombor perduaan dia mesti dua. Bermula dengan 2 kuasa kosong ataupun 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kalau nombor perpuluhan ataupun nombor asas 10, dia akan guna 10. Ini 10 dia guna nombor 10 kuasa kosong. Dia guna nombor 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3. Untuk nombor asas 2 dia guna nombor 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Ada lagi nombor, nanti kamu naik form 2 awak belajar nombor asas 8. Contoh nombor asas 8. Kalau nombor asas 8, dia guna nombor 8. Dia akan tulis 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Yang tu nombor asas 8. Ini nombor asas 2 ataupun sistem asas 2. Nombor asas 2, ini nombor asas 10. Okey. Mungkin awak akan tanya saya, cikgu, apa maksud ini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3? 2 kuasa 1 bermaksud 2 lah. Sebarang nombor yang mempunyai kuasanya 1. Sebarang nombor yang kuasanya 1, nilainya adalah dirinya sendiri. Okey. Contoh 2 kuasa 1 ialah 2. Ini 10 kuasa 1 ialah 10. Yang ini 2 kuasa kosong. Tadi cikgu kata kalau nombor yang mempunyai kuasa sifar. Kalau nombor yang mempunyai kuasa sifar, nilainya adalah 1. 2 kuasa sifar, 1. 10 kuasa sifar, 1. Dan sebarang nombor yang mempunyai kuasa 1, nilainya adalah dirinya sendiri. Ini kuasa 1, 10. Ini kuasa 2 kuasa 1, 2. Dan ini 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2. Macam ni belajar, 2 darab 2. 2 kuasa 2 di sini, ini 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2. 2 darab 2 ialah 4. Yang ini 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2. Sebanyak 3 kali. 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2 sebanyak 3 kali. Dan 2 darab 2 darab 2 ialah 8. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Lihat nombor perpuluhan di sebelah kanan. Kalau yang ini 10 kuasa sifar ialah 1. 10 kuasa 1 ialah 10. Ini 10 kuasa 2 bermaksud 10 darab dengan 10. 2 kali macam ni. 10 darab 10 ialah 100. 10 kuasa 3 bermaksud 10 darab 10 darab 10. Maksudnya darab 3 kali. 10 darab 10 darab 10. Darab nombor yang sama sebanyak 3 kali iaitu 10 darab 10 darab 10. 10 darab 10 darab 10. Ingat, nombor yang sama kita darab sebanyak 3 kali lah. Darab 10 sebanyak 3 kali. Bukan ambil selalu ada pelajar buat kesilapan, dia ambil 3 darab 10.
3 darab 10, jawapannya 30. Yang ini 10 darab 10 darab 10, jawapannya adalah 1000. Awak jangan keliru, ini tak sama. 10 kuasa 3 bukan bermaksud 3 darab dengan 10 ataupun 10 darab 3. 10 kuasa 3 bermaksud 10 darab dengan 10. Nombor yang ni 10 darab dengan dirinya sendiri. 3 kali 10, 10, 10. Okey, awak lihat jadual di sebelah kiri. 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Sebab selalu ada pelajar buat kesilapan, dia ambil ini 2 kuasa 3, dia kata cikgu 2 kuasa 3 ialah 2 darab 3 ataupun 3 darab 2. Salah. Kenapa salah? Sebab 2 darab 3, 3 darab 2 ialah 6. Salah. Ni salah. Kenapa salah? Sebab konsep salah. 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2. 2 darab dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 2 darab 2 darab 2 ialah 8. Okey, boleh? Okey, pelajar? Boleh. Boleh tak di sini? Boleh. Boleh tak? Okey. Boleh. Boleh. Boleh Okey, kalau boleh saya teruskan. Okey, next. Kita lihat nilai tempat dalam sistem perduaan. Nilai tempat bagi sistem perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Macam mana saya dapat nombor-nombor di sini? Macam mana saya boleh dapat nombor ini? Sebenarnya saya guna jadual macam ni. Sebenarnya saya bukan guna jadual, saya guna kuasa di sini. Awak tulis nombor kuasa. Ini adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. Awak tulis 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong. Kemudian 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. 2 kuasa 6. 2 kuasa 7. Ini adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. Kalau nombor perduaan, kalau nampak nombor perduaan, awak ambil nombor 2 ni. Ambil nombor 2. Mula dari kanan. Kena mula dari kanan. Mula dari kanan, awak tulis 2. Kemudian kuasa sifar. Lepas tu 2 kuasa 1. Kemudian 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7 untuk nombor perduaan. Kalau saya kata nombor perpuluhan, nombor perpuluhan bermaksud nombor asas 10. Perpuluhan. Kalau saya kata nilai tempat bagi nombor perpuluhan bermaksud nombor asas 10. Kalau nombor asas 10, kamu nampak 10 bermaksud kamu kena tulis nilai tempatnya 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4 dan seterusnya. Mula dari kanan. Ingat, sentiasa mula dari kanan. Kalau saya kata contoh nilai tempat bagi nombor asas 8. Kalau nampak nombor asas 8, kamu tulis ambil nombor 8. Nombor 8. Okey, awak tulis 8 mula dari kanan. 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan seterusnya. Itu perbezaan di antara nombor asas 2, nombor asas 10, nombor asas 8. Awak form 1, peringkat awak hanya belajar nombor asas 2 dan nombor asas 10 sahaja. Okey, boleh setakat ini. Nombor, okey, saya repeat. Nilai tempat bagi nombor perduaan ni, nilai tempat bagi nombor perduaan ni kamu nampak, oh nilai tempat nombor perduaan kalau 2. Okey, nombor perduaan. Jadi awak ambil nombor 2, nak cari nilai tempatnya, kamu ambil nombor 2 ni, kuasa mula dengan kuasa kosong. Lepas tu naik jadi kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5, kuasa 6, kuasa 7
Dan ada banyak lagi, banyak. Dan seterusnya maksudnya ada banyak lagi. So tadi cikgu kata kalau nombor yang berkuasa kosong, jawapannya 1. Kalau ini nombor yang berkuasa 1, jawapannya adalah dirinya sendiri. Maksudnya 2 lah. 2 kuasa 1 ialah 2. Yang ini 2 kuasa 2 ialah 2 darab dengan 2. 2 kali lah 2 kali. Ini 2 darab 2 darab 2. 2 kuasa 3 maksudnya awak akan nampak nombor 2 ni sebanyak 3 kali lah. Ini 2 kuasa 4 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Wow, 4 kali 2, 2, 2, 2, 2. Kalau ini 2 kuasa 5, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab, wah 5 kali. Kamu akan nampak ini 2 wujud sebanyak 5 kali. Bukan 2 tambah 2 tambah 2. Tapi 2 darab dengan 2. Kemudian darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 2. Jawapannya adalah 32. Kalau awak guna kalkulator cari jawapan, awak akan dapat 32. Yang ini 2 kuasa 6. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Berapa kali? 6 kali. Macam ni. Okey, boleh? 2, 2, 2, 2. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 2 kuasa 6 bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab. Okey, dapat jawapan 64. Jawapannya adalah 64. Kemudian 2 kuasa 7. Wow. 2, 2, 2, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jawapan ialah 128. 128. Mungkin awak tanya saya, cikgu kalau guna kalkulator macam mana nak cari jawapan? Jadi saya tunjuk. Okey, saya tunjuk jawapan. Saya guna kalkulator. Saya keluarkan kalkulator saya dulu. Sudah hang, tak boleh minimize. Okey, yang ni kalkulator saya. Okey, macam mana nak cari jawapan jika okey, ada dua cara. Cara pertama, kamu tekan, okey, contoh ini. Contoh saya ambil 2 kuasa 2. Kalau 2 kuasa 2 ialah 2 darab 2. Awak tekan macam ni. 2 darab 2. Jawapan 4. Kalau 2 kuasa 3, awak tekan 2 darab 2 darab 2. Okey, 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2 darab 2. Jawapan ialah 8. Kalau 2 kuasa 10, takkan awak nak tekan macam ni. 2 darab 2 darab 2 sebanyak 10 kali. Kita sebenarnya ada cara yang cepat. Kita boleh guna mana kuasa di mana. Mana saya tak jumpa lah tu power. Tiba-tiba tak jumpa. Okey, saya tunjuk yang ni dulu. Yang ni, ini. Ini awak tekan 2 kuasa 2. Nampak tak? Ini 2 kuasa 2. Di sini 2 kuasa 2. 2 kuasa, ini X kuasa 2 bermaksud, contoh kalau nak 5 kuasa 2 tekan ni 5 kuasa 2. Kalau nak 2 kuasa 2 tekan 2 kuasa 2. Awak nak 10 kuasa 2 tekan 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Jawapan 1000 tadi 100. Kalau 2 kuasa 2 tekan 2 kuasa 2. Jawapan ialah 4. Kalau kuasa 3 ini.
Kuasa 3 ada di sini. Nih. You nampak tak pelajar ini? Nampak tak? Nampak. Mungkin terlalu kecil kalau awak ada kalkulator, siapa yang ada kalkulator? You boleh keluarkan kalkulator Ada. awak. Tak ada. Oh nampak Ada ya? ini Ada. atas ni. Kuasa 3. Macam ni awak tekan. Nampak. Kecil lah, saya pun tak nampak sebenarnya. Awak tekan ini 2. Lepas tu tekan shift. Kuasa 3. Nampak lah. Tak nampak? Sorry. Tekan. Nampak lah apa ni Nampak? teacher. Nampak Nampak? besar. Okey. Macam ni. Awak tekan 2. Shift. Lepas tu tekan butang ini. Dia akan jadi 2 kuasa 3. Ini kalau awak nak guna function di sini, fungsi ini, operasi ini, X kuasa 3. X kuasa 3 bermaksud kuasa 3. Jadi awak tekan 2 shift. Lepas tu tekan ini. Butang ini. Bukan, faham tak? Okey, macam ni. Kalau awak nak guna kuasa 2, awak terus tekan. Okey, 2 kuasa 2. Jawapan ialah 4. Tapi sekarang awak tak mahu kuasa 2. Awak nak guna ini kuasa 3. Atas ini. Atas ini. Ini X kuasa 3. Kecil sangat. Yang ini, awak nampak tadi warna macam brown color kan? Ini brown color. Ini warna coklat. Kalau ini warna coklat, you kena tekan shift button dulu sebelum tekan butang ini. Awak tekan shift, lepas tu tekan butang ini. Okey, contoh macam ni, 2 kuasa 3, awak tekan 2. Awak tak boleh tekan butang ini. Kalau tekan butang ini, dia akan jadi kuasa 2. Awak kena tekan 2, lepas tu shift. Okey, butang, baru tekan butang ini. Sebab ini warna coklat. Ini coklat, you kena tekan butang ini dulu, lepas tu tekan butang ini X kuasa 2. Dia akan jadi kuasa 3. Bagi pelajar yang tak ada kalkulator tak apa. Kalau ada kalkulator, nanti you cuba tekan. You akan jumpa ini. Ada setengah kalkulator bukan warna coklat. Mungkin warna orange, warna pink, warna hijau. Kalkulator yang berbeza ada warna yang berlainan lah. Okey, biasanya saya nampak warna orange lah. Ini macam warna brown color. Okey, kalau kuasa 10 awak tekan. 10 kuasa 3, awak tekan 10. Lepas tu cari, okey, ini kuasa 3. Jadi awak tekan macam ni lah. Shift. Okey. Boleh. Ini cara menggunakan kalkulator. Kalau awak nak tekan 3 kali pun boleh. Macam ni. 10 kuasa 3 ialah 10 darab 10 darab 10. Jawapan 1000. Tapi biasanya kita tak tekan macam ni. Buang masa banyak kali kamu kena tekan kalkulator. Jadi kita terus guna button di sini. Okey. Boleh? Boleh? Boleh. Oh, mungkin awak tak ada kalkulator, awak tak faham. Ada? Oh, okey. Okey. Next. So kita tengok kalau macam ni. Lagi satu jenis kalkulator ni. Mungkin ada setengah pelajar beli macam ni punya kalkulator. Saya tunjuk. Okey, kalau macam ni, dia pun sama, awak tengok. Kalkulator yang berbeza saya tunjuk. Okey, tadi saya guna kalkulator ini. Sekarang saya guna kalkulator ni. Dia sama juga pelajar. Awak tengok sini. Nampak? Nampak tak? Cikgu saya guna same calculator. Okey, contoh okey. 2 kuasa 2. Awak tekan 2, lepas tu ni butang kuasa 2. Nampak tak 2 kuasa 2? Okey? Ataupun 10 kuasa 2. Tekan 10 kuasa 2 macam ni. Sama dengan jawapan 100. Kalau kuasa 3, awak nampak ini pun warna coklat juga, brown color. X kuasa 3. Kalau nak kuasa 3, X ini maksudnya nombor yang awak nak masukkan, contohnya 2. Kuasa 3 awak tekan ni lah. Shift. Lepas tu butang ni. Dia akan jadi 2 kuasa 3. Jawapan 8. Ataupun 10 kuasa 3. Okey, 10 kuasa 3 awak tekan shift dulu. Okey, ni jawapan.
Oh, sorry, 10 shift. Okey, ni jawapan. Okey. Oh, mungkin awak keliru sikit, tak apa, no worry. Kalau 2 kuasa 5, tekan 5. Okey, kalkulator ni macam ni, 2 kuasa 5. Tengok, 2, kalau nak kuasa, contoh 2 kuasa 7 di sini, awak tengok jadual ni, 2 kuasa 7, awak tekan 2 kuasa 7, 7. Okey, 2 kuasa 7 jawapan 128. Kalau 2 kuasa 6, awak tekanlah 2 kuasa 6. Jawapan 64. Tak payah awak tekan macam ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 6 kali. Wah. Darab 2. Okey. Wah. Okey. Okey. So kita sambung. Saya tutup kalkulator, simpan. Tak mau kalkulator ni. Saya simpan dulu. Okey. Kita sambung. Ada sedikit berkaitan dengan matematik subtopik ini. Okey, so setakat ni faham? Ini nilai tempat bagi nombor perduaan. Oh, jangan awak nampak max saja awak takut. Okey, ini senang. No, kalau nombor perpuluhan nilai, ini nilai tempat bagi nombor perduaan. Kalau awak rasa, oh ya cikgu apa, cikgu ajar ni saya tak faham. Tak apalah, awak terus hafal nombor-nombor di bawah ni. Awak tengok nombor yang berada di baris bawah ni. Awak hafal. Mula dari kanan. Awak hafal ni. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okey, 1 ni bermaksud 2 kuasa kosong. 2 kuasa, macam mana boleh dapat 1 sebab 2 kuasa kosong 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. Jadi awak terus hafal nombor ni. 1, 2, 4, 8, 16. Oh, hafal. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Boleh? Ataupun kalau awak tak faham, langsung dah faham, oh ya cikgu saya tak tahulah apa cikgu sedang cakap. Tak apa. Awak tengok ayat di sini. Dia cakap setiap nilai tempat nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Maksudnya ini awak mula dengan 1. 1 darab dengan 2 akan jadi 2. 2 darab dengan 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. 8 darab 2 ialah 16. 16 darab 2 ialah 32. 32 darab 2 akan dapat 64. 64 darab 2 ialah 128. Okey, saya repeat semula. Okey, mungkin awak kurang faham. Okey, saya repeat semula. Okey, awak tengok ayat ini, ayat ini. Setiap nilai tempat bagi nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Maksudnya awak mula dari 1, sebab ini nombor perduaan, awak mula dari 1, lepas tu 1 darab dengan 2 ialah 2. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. 8 darab dengan 2 ialah 16. 16 darab 2 ialah 32. 32 darab 2 ialah 64. 64 darab 2, 128. Kalau 128 darab 2, 128 darab 2 ialah ni 128 darab dengan 2 ialah 256. betul, 256. 256 sebenarnya adalah 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 ialah 256. Kalau awak tak mahu guna kalkulator, tekan 2 kuasa 8. Awak ambil ini 128 darab dengan 2 akan jadi 256. Boleh? Kalau awak tak hafal nilai tempat yang ini, nilai tempat nombor perduaan, guna cara ni, okey, guna cara yang cikgu tunjuk ni. Mula dari 1. 1 darab 2 ialah 2. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. Macam sifir 2. Tapi bukan sifir 2. Dia macam konsep sifir 2 tapi bukan sifir 2. Darab 2 saja.
1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, 16 darab 2, 32, 32 darab 2, 64, 64 darab 2, 128 dan seterusnya. Okey, boleh. Saya harap saya tak buat awak keliru. Okey, next. Jadi, kita cuba tengok. Jadual berikut menunjukkan nilai tempat dalam nombor dua perduaan. Apakah dua nilai tempat yang paling kiri dalam jadual ini? Jadi tadi saya kata ini 1 darab 2 ialah 2, 2 darab 2 ialah 4, 4 darab 2 ialah 8, 8 darab 2 16. 16, 16 darab 2 2. 32. Kalau ada kalkulator, guna kalkulator lah. 32 darab 2, 64. 64, kemudian 64 darab dengan 2 ialah 128. 128 darab 2, tadi kita sudah cuba darab 2. 256. Ya, 256. Kemudian 256 darab 2. 512. Berapa? 5? 512. Terima kasih. 512. Okey, boleh? Ini adalah nilai tempat. Awak ingat? Nilai tempat bagi nombor perduaan. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Ingat? Okey, mula dengan 1. Lepas tu dan seterusnya. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Next. Okay, sekarang kita nak tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Kita manusia tak faham nombor perduaan ini. Hanya komputer yang faham ini macam ni. Digit 1101. Ini digit 1101 manusia tak faham. Sebenarnya ini 1101 ialah 13. Nombor 13. Tapi manusia tak faham. Kalau awak kata 1101, apa itu 1101? 1101 sebenarnya adalah 13 dalam nombor perpuluhan. Jadi, komputer dia baca nilai ini. Dia ambil digit ini. Komputer tak faham nombor 13. Awak bagi tahu komputer, awak type, contohnya awak guna keyboard, awak masukkan nombor 13. Awak tekan 13. Lepas tu awak simpan. Awak save. Okey, save awak punya, contohnya awak punya Word ataupun Excel file, awak simpan. Awak type 13, awak simpan. Tapi komputer dia tak faham. Dia akan tukar 13 ini, 13 kepada 1101. Lepas tu simpan, baru simpan. Komputer dia tukar, dia proses, dia simpan data ni. Tapi manusia tak faham apa itu 1101. Manusia kena tukar ni nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. 13. Oh, 13. Awak 13 tahun. Oh, bukan 1101 tahun. Oh, umur awak 13 tahun. Okey, macam tu konsepnya. Jadi, kenapa nak tukar? Supaya kita faham lah. Kita nak tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi, contoh 1. Saya ambil dalam buku teks awak. Tukarkan nombor perduaan 1101 kepada nombor perpuluhan. Ini perduaan kepada perpuluhan. Macam mana saya boleh tahu perduaan? Sebab dia guna 2 digit sahaja, iaitu 0 dan 1. Ya, kalau kamu nampak satu barisan nombor dia bagi 1, contohnya ini. Okey, terus awak boleh tahu ini adalah digit 110011. Tengok sini. Terus awak boleh tahu ini adalah nombor perduaan ataupun nombor asas 2. Kenapa? Sebab dia hanya menggunakan digit 0 dan 1. Kalau saya tulis nombor macam ni, pelajar 791. Jadi ini 791 adalah nombor perpuluhan ataupun nombor asas 10. Kenapa? Sebab ada digit 7, ada digit 9, ada digit 1. Nombor asas 10 kita guna digit 0 hingga 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi awak nampak ini, oh dia ada 7, ada digit
9. Jadi ini nombor asas 10. Kalau macam ni 11001. Oh, ini nombor asas 2. Bukan nombor asas 10. Nombor asas 2 sebab hanya menggunakan 2 digit. Okey, itu perbezaannya. Jadi kita lihat langkah-langkah. Ini saya dah tulis langkah-langkah di sini. Ada 4 langkah yang kamu kena ikut sebelum semasa kamu nak tukar nombor asas 2 kepada nombor asas 10. Mula-mula awak senaraikan ataupun awak tuliskan digit nombor nombor perduaan yang diberi. Contoh ini 1101. Jadi awak mula dari kanan. 1 di sini awak tulis 1. Lepas tu 0. Kemudian 1. Awak senaraikan nombor perduaan tadi. Ini digit nombor perduaan. Awak senaraikan di sini 1101. Kemudian awak ambil ini ataupun awak tuliskan nilai tempat bagi nombor perduaan. Saya nak nilai tempat bagi nombor perduaan sahaja. Bukan nombor perpuluhan, bukan nombor asas 10, bukan nombor asas 8. Saya nak nombor asas 2 punya nilai tempat. Jadi nilai tempat bagi nombor perduaan ialah 1, 2, 4, 8. Okey, boleh? Macam mana saya dapat ini 1, 2, 4, 8? Tadi cikgu sudah tunjuk sini ya, di sini. Ini nilai tempat bagi nombor perduaan. Macam mana dapat ini? Awak ambil mula dari 1, 1 darab 2 ialah 2, 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Awak hafal ni, 1, 2, 4, 8, 16. So, jadi nilai tempat bagi nombor perduaan mula dari 1 ni. 1, 2, 4, 8. Oleh sebab digit yang terlibat di sini 4 digit sahaja iaitu 1101. Ada 4 digit. Jadi, kita bermula dari 200 lah. Sebenarnya ini 200. 201, 202, 203. Dia sampai 203 sahaja ataupun sampai 8. 1, 2, 4, 8 berhenti di sini. Okey, ini sebenarnya 200 ialah 1. 201 ialah 2. 202 ialah 4. 203 ialah 8. Tapi awak, kalau awak rajin nak tulis ini pun boleh. Saya tak tulis ni sebab saya takut awak keliru. Terus saya guna nilai tempatnya. Saya tak tulis 200, 201, 202. Saya tulis 1, 2, 4, 8. Boleh? Awak mula-mula senaraikan itu digit nombor perduaan yang diberi. Kemudian awak tulis nilai tempat mula dari kanan. 1, 2, 4, 8. Lepas tu kamu cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Hasil darab. Maksudnya ini 1 darab dengan 1. Tulis jalan kerja 1 darab 1 ialah 1. 0 darab 2, 0. 1 darab 4, 4. 1 darab 8, 8. Okey, langkah ketiga awak cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Maksudnya cari hasil darab digit nombor perduaan dengan nilai tempatnya. Ni, digit nombor perduaan tadi darab dengan nilai tempatnya. Ini baris pertama darab baris kedua. Dapat jawapan ni. Okey, boleh. Seterusnya, awak jumlahkan hasil darab setiap lajur. Selepas awak cari hasil darab bagi setiap lajur di sini, awak jumlahkan. Ambil ini 1, 0, ini 4. Awak tambahkan, mereka jumlahkan. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Tulis jalan kerja sini. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 ialah 13. Jadi, jawapannya ialah 13. Boleh? Okey? Boleh. Boleh tak pelajar? Boleh. Boleh. Mula-mula awak ingat tulis digit nombor perduaan tadi. Kemudian tulis nilai tempat untuk nombor perduaan. Lepas tu cari hasil darab. Hasil darab, kemudian awak jumlahkan hasil darab tadi. Okey, so sekarang kita lihat contoh kedua. Pelajar ni tak payah salin. Mula-mula, okey. Ini awak tukarkan nombor perduaan 11000101 kepada nombor perpuluhan. Ayat ni bermaksud awak kena tukar nombor asas 2
nombor asas 2 kepada nombor asas 10. Mula-mula saya senaraikan ini. Okey, ada berapa digit? 7. Saya tulis sini 1 1 0 0 1 0 1. Ada 7 digit. 1 2 3 4 5 6 7. Saya senaraikan ataupun saya tulis digit nombor perduaan mula-mula. Kemudian saya tulis nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Tadi cikgu dah cakap nilai tempatnya. Okey, saya tukar warna. Okay, nilai tempatnya bermula dari paling kanan iaitu 1. Kemudian 1 darab 1 ialah 2. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. 8 darab 2 16. 16 darab 2 32. Okay, thank you. Dan 32 darab 2 64. 64. Okey, kalau awak tak faham apa ni 1, 2, 4, 8, sebenarnya ini 1 ialah 2 kuasa 0. Sebab ini nombor perduaan, nombor asas 2. Jadi kita guna kuasa 2 lah. 2 kuasa sebagai maksudnya kita kena guna 2 ini. Lepas tu tulis 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Okey, sebenarnya ini 1 ialah 2 kuasa 0. Jadi awak tulis, selepas awak tulis ni nilai tempat, kita cari hasil darab. Cari hasil darab. Kita ambil baris pertama, darab dengan baris kedua. Okey, baris pertama tadi ini 1, baris kedua ialah 1. Jadi 1 darab 1 ialah 1 lah. Ini ialah 1 darab 1, 1. Kalau ini baris pertama darab baris kedua, 0 darab 2, 0. 0. Yang ini 1 darab 4, 4. 4. Ini 0 darab 8, 0. 0. Kemudian 0 darab 16, 0. 0. 1 darab 32, 32. 32 lah. 1 darab 64, 64. ya. Okey, saya sudah dapat, saya sudah cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Baris pertama ialah digit nombor perduaan. Baris kedua ialah nilai tempat nombor perduaan. Kita cari hasil darab nombor perduaan dengan nilai tempatnya. Jadi awak dapat ini. Tapi ini bukan jawapan akhir. Awak kena jumlahkan. Cari hasil tambah. Jumlahkan. Awak ambil ini semua. Jumlahkan. Ini semua. 14. Berapa? Semua awak jumlahkan. Maksudnya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi jawapannya lah 1100101 adalah sama dengan 64 tambah 32 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Berapa? 101. 101 ah? Oh, laju. Thank you ah. Saya belum kira. Kalau, okey, mungkin orang tanya saya, cikgu, kalau saya tak mahu tulis itu digit kosong boleh tak? Sebab dia sudah tak ada nilai kosong. Jadi saya abaikan itu kosong. Saya tulis 64 tambah 32 tambah 4 tambah 1. Boleh ya. 32 tambah 64, 32, 4 dan 1. Ya, betul. 101. Ni jawapannya. Boleh? Okey? Boleh? Boleh. Okey tak? Boleh.
So, ini jalan kerjanya. Betul, 101 ini dia punya jalan kerja. Okey, contoh ketiga. Kalau saya tukar, okey, saya tak nak, saya guna ini mentor. Saya guna mentor ni mewakili digit. Okey, mentor yang menyala ini, nampak ini mentor, tukar, mentor yang menyala. Sini, ada 4 buah mentor. 1, 2, 3, 4. Mentor yang menyala mewakili digit 1. Nampak? 1. Di sini. Mentor yang tak menyala, ini mentor yang tak menyala. Mewakili digit 0. Kalau saya susun macam ni, 4 buah mentor di sini. 2 buah mentor yang tak menyala, 2 buah mentor yang menyala. Dia akan jadi, kalau tukar, jadi nombor perduaan digit 01, dia akan jadi ini 0. Yang ini, mentor yang pertama ialah 0 lah. Mentor kedua pun 0. Kenapa 0? Sebab mentor yang tak menyala mewakili 0. Ini mentor yang ketiga ialah 1. Kalau tukar ke nombor perduaan dia jadi 1. Mentor yang keempat ni 1 juga. Selepas awak tukar ke nombor perduaan. Jadi nombor perduaan 0011 sebenarnya kalau awak guna mentor untuk mewakili nombor perduaan ni, dia ada macam ni. 2 buah mentor yang tak menyala, 2 buah mentor yang menyala macam ni. Apabila awak nak tukar ke nombor perpuluhan, awak guna cara yang sama tadi. Dalam exam, kadang-kala lah, bukan dalam exam, saya nampak latihan, dia bagi mentor ni saja. Mentor ni, dia susun 4 buah mentor dalam satu baris. Dia susun, okey. Macam ni, dia susun 4 buah mentor dalam sebaris. Awak sendiri kena cari jawapan. Awak kena tukar ke nombor perpuluhan. Dan dia tak bagi tahu kamu mentor ini dalam nombor perduaan. Dia tak bagi tahu mentor ni nombor perduaannya apa. You sendiri cari. Jadi, awak tengok dari sini, oh, 2 buah mentor tak menyala. Ni menyala. Jadi, oh, ini ialah 0011. Mentor ini kalau saya wakilkan dengan menggunakan nombor perduaan, dia adalah 0011. Jadi saya tulislah 0011 nombor perduaannya. Kemudian awak masukkan, tulis apa? Tulis nilai tempat. Nilai tempat, okey. Mula dari 1. 1 kuasa 1. 2 kuasa 0 ialah 1. 2 kuasa 1 ialah 2. 2 kuasa 2 ialah 4. 2 kuasa 3 ialah 8. Ataupun 1 darab 2 ialah 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Ini nombor perduaan, baris pertama nombor perduaan, baris kedua nilai tempat, baris ketiga kita cari hasil darab. Hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Nombor perduaan darab nilai tempat. 1 darab 1 ialah 1. 1 darab 2, 2. 0 darab 4, 0. 0 darab 8, 0. Jadi jumlahkan, awak akan dapat 3. 2 tambah 1 ialah 3. Oleh itu, nombor perduaan 0011 sebenarnya adalah 3. Dia macam ni. 0011 asas 2 adalah 3 dalam nombor perpuluhan. Okey, boleh? Boleh tak pelajar? Boleh. Okey, jadi sekarang awak cuba buat. Sekarang dia bagi ini macam contoh tadi. Dia bagi mentor 4 buah mentor macam ni. Ini menyala, ini tak menyala. Awak tengok soalan yang pertama, saya tulis soalan yang pertama. Mentor yang menyala, mentor yang tak menyala, ini menyala, tak menyala. Jadi tukar ke nombor perduaan. Okey, pelajar awak rasa apa jawapannya? Kalau tukar ke nombor perduaan ini, menyala, tak menyala, menyala, tak menyala. Mentor yang menyala mewakili 1. Jadi awak tulis sini.
Ya, ini mentor yang tak menyala ialah kosong. Tulis kosong. Ini satu. Ini mentor yang keempat kosong. Betul. Okey. Awak nampak ada 4 buah mentor. Ni menyala, tak menyala, menyala, tak menyala. Oleh itu dia akan jadi 1010. Saya sudah dapat nombor perduaan 1010. Baris pertama ini nombor perduaan. Baris kedua, tukar awak tulis nilai digit bagi nombor perduaan. Bukan nilai digit. Nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Ini 1, 2, 4, 8. ya. Ni baris pertama ialah nombor perduaan. Baris kedua ialah nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Kemudian baris ketiga awak cari hasil darab. Hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Maksudnya cari hasil darab nombor perduaan dengan nilai tempat nombor perduaan. Jadi dapat ni kosong. 2. Ya, 2. Ya. Akhir sekali jumlahkan apa jawapan? 10. Betul. Betul. Jadi 1010 adalah 10 dalam nombor perpuluhan. Okey. Next. Soalan kedua. Kita lihat soalan kedua. Saya tunggu awak jawab. Ini. Cuba cari jawapan. Sebelum cari jawapan, tukar. Ini mentor tak menyala, mentor menyala, menyala tak menyala. Tukar dulu. Akan menjadi apa? Ya, ini kosong. 0110. Betul. 0110. Lepas tu tulis nilai tempat. Ya, sebab ada 4 digit sahaja. Ada 4 digit di sini. Nombor perduaan hanya ada 4 digit. Jadi nilai tempat yang terlibat 4 sahajalah. 1, 2, 4, Dia sentiasa mula dengan 1 lah. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian cari hasil darab. 0, 2, 4, 0, 8. Kosong dan 8. Okey, jadi jawapan 6. 0110 dalam asas ialah 6. Jawapannya 6 dalam asas 10. Okey, next. Soalan ketiga. Ni 0, 1. Ya, 0101. Tulis nilai tempat. 1, 2, 4, 8. Betul. Cari hasil darab. 1, 0, 4, 0. Dan jawapan akhir 5. betul. Terima kasih. Okey. Boleh nombor 4. Teacher, Ya. cikgu, Ya. kena salin. Ni tak payah salin lah. Dalam buku teks kamu ada. Sebenarnya awak boleh keluarkan buku teks awak, rujuk buku teks, muka surat 24 ada dalam buku teks. Okey, ni. Soalan 4. 1, 1. Ya, 101. Nilai tempat bagi nombor perduaan ialah 1, 2, 4, 8. dan cari hasil darab nombor perduaan dengan nilai tempatnya 1, 1, akhir sekali jumlahkan mereka semua. Ya, betul semua. Okey. Adakah awak rasa susah? Tak ada kan? Senang kan? Okey. Ini buku kerja. Latihan dalam buku kerja. Kalau awak ada buku kerja, tolong keluarkan buku kerja awak. Kita buat bersama-sama.
Muka surat 14. Pelajar buku awak, buku kerja awak buku yang berwarna hijau kuning. Hijau kuning. Okey, muka surat, lihat muka surat 14. Ni tak payah salin pelajar, sebenarnya dalam buku kerja awak. Tak payah salin. Kalau tunggu awak salin, kelas kita habis pukul 1. Tak ada masa nak tunggu awak salin. Okey, kita buat bersama-sama. Saya bagi masa 2 minit. Baca soalan. Okey, sudah. Nombor 1. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menyenaraikan ciri-ciri nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Maksudnya nombor asas 2 dan nombor asas 10. Nombor perduaan ni nombor asas 2. Nombor asas 10. Tadi kita sudah belajar. Kita lihat nombor asas 2 dahulu. Nombor asas 2 ataupun nombor perduaan dikenali sebagai sistem asas 2 ataupun binary. Tadi cikgu ada tulis binary. Binary, bin. Singkatan bin. Dia hanya menggunakan digit. Digit berapa digit pelajar? 2 digit sahaja, betul. Iaitu dimula dengan kosong dan 1. 2 digit sahaja. Kosong dan ataupun kita sebut sifar lah. Sifar dan 1. Tapi saya suka sebut kosong. Sifar dan 1. Digunakan oleh siapa? Manusia ke komputer? Komputer, bukan manusia. Komputer digunakan oleh komputer. Komputer menggunakan nombor asas 2 untuk menyimpan apa? Data. Ya, data. Tadi cikgu dah bagi contoh, kamu key-in nombor 13 tahun, komputer akan tukar itu 13 jadi digit kosong apa? Digit 0010 ke? Dan simpan. Okey. Seterusnya kita lihat nombor perpuluhan. Ini dikenali sebagai sistem 10. Sistem asas 10 sebab dia nombor perpuluhan. Sistem nombor asas 10 ataupun desimal lah. Tadi cikgu ada tulis desimal. Desimal. Menggunakan berapa digit? 10. 10 sebab di asas 10 ada 10 digit iaitu sifar 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 sahaja. Oh, kira ada tak 10 digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 digit. 10 pilihan digit sahaja. Digunakan oleh manusia. Kita manusia yang menggunakan sistem asas 10 dalam kehidupan seharian. Semua orang dah beli buku ke? Dah. Dah. Okey, tulis jawapan awak. Bagus. Ataupun semak jawapan. Okey, next.
Soalan 2. A dan B ialah sistem nombor. A ialah sistem nombor perduaan. B ialah sistem nombor perpuluhan. Padankan sistem nombor di atas dengan penerangan berikut dengan menulis A dan B pada petak yang disediakan. Terlihat A, 2A. Sistem nombor ini digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian. B. B, betul. Ya, nombor perpuluhan. 2B. Sistem nombor ini digunakan oleh komputer untuk menyimpan data. A. Betul. Nombor perduaan, betul. Okay, next. Saya pergi ke soalan yang ketiga. Okay, saya bagi masa 1 minit. Awak cuba cari jawapan. Ini mentor yang menyala, ni tak menyala, tak menyala, menyala, tak menyala, menyala. Awak tukar dia ke nombor perduaan. Okey, nilai tempat di sini sudah diberi. Nilai tempat sudah diberi. Lepas tu awak cari hasil darab dan cari jawapan akhir. Dah, cikgu. Wah, lajunya. Mula-mula awak tulis nombor perduaan dulu. Ini menyala, menyala bermaksud satu lah. Ini 1, 0, kosong. Mentor yang ketiga, kosong. Mentor yang keempat, satu. Mentor yang kelima, kosong. Dan mentor yang keenam, satu. Okey, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Macam ni ya. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Asas 2. Okey, dia punya nilai tempat sudah diberi. Okey, 1, 2, 4, 8, 16 dan 32 nilai tempat sudah diberi. Kemudian cari hasil darab baris pertama ni dengan baris kedua. 1 darab 1, 1. 0 darab 2. Ini tak payah darab, terus tulis kosong saja. Faham? Kosong darab dengan apa-apa nombor pun kosong. Ini 4, 1, 4. Ni kosong. Ni 32. dan jumlahkan jawapan. Awak ambil 32 tambah 4 tambah 1. 37. Ya, betul. Terima kasih. 37. Jadi jawapan. Nyatakan nilai perpuluhan untuk nombor perduaan tersebut. Nilai dalam perpuluhan ialah 37. Senang tak susah. Dah, boleh saya sambung? Sudah? Boleh. Okey saya sambung. Soalan keempat. Wah, dia sudah bagi nombor perduaan dan nilai tempat. Soalan 4A ini. 101101. Cari nombor perpuluhan. Nilai ini nombor perduaan 101101. Nilai tempat bagi nombor perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Cari nilai digit ataupun hasil darab nombor perduaan dengan nilai tempat. Maksudnya ini nombor 1 darab dengan nombor 2. 1 darab 2.
35. Ya. Ini 3. Adakah saya salah laju? Belum siap? Tak. Sudah siap? Sudah siap? Dah saya. Okey, jadi ini jawapan ialah 3, 2. Tengok laju pertama. Laju kedua, 0. Laju ketiga, 8. Laju keempat, 4. Laju kelima, Kosong. dan 1. Jadi awak please jalan kerja macam ni. Belajar 3, 2 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Terima kasih. 45. Soalan 4B. Cuba jawab sekarang. Nombor perduaan ialah 1000101. Nilai tempat tulis sendiri, nilai tempat bagi nombor perduaan. Saya nak nilai tempat bagi nombor perduaan sebab ini nombor asas 2. Mula dari kanan. Mula dengan 1. 1 darab 2. 1. Mula dari paling kanan. Maksudnya digit yang paling akhir sekali. Okey, nilai tempat bagi nombor asas 2 ialah 200, 201, 202, 203. Awak dapat jawapan 1. Ini 2. 4. 16. Kedua. 32. 64. 64. Okey, cari hasil darab. Nilai digit. Okey, cari sekarang. Ini 1 ialah 2 kuasa 0. Ini 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. 2 kuasa 6. Okey, mungkin anda belajar tak faham macam mana dapat ini 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 sebenarnya adalah 2 kuasa sifar. Ini ialah 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4 ialah 16. 2 kuasa 5 bukan 25. 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 6 ialah 64. Ini cara untuk mendapatkan nilai tempat lah belajar. Sudah dapat nilai digit? Sudah. Dah. 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 Okay, in color. Wah, meriahnya. Siapa punya rumah? Meriahnya. Ni 6, 4, 0, 0, 12. 0, 4. 0 dan 1. Okey, awak jumlahkan semua. 49. Nampak? Tambah 4 tambah 1. Ini 0, 0, 0, 0. Okey, jawapan ialah 69. 69. Dan kita sambung soalan seterusnya. Okey. Yang ni awak sendiri kena. Okey, kalau tak mahu lukis jadual, kalau awak malas nak lukis jadual, awak buat macam ni pelajar. Terus tulis nombor perduaan. Tapi saya galakkan awak lukis jadual.
100, lepas tu macam ni. Kemudian awak masukkan tulis nilai tempat. Okey, ini nombor perduaan yang diberi. Awak sekarang kena tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Ini nombor perduaan yang diberi 100, 10101. Jadi tulis nombor perduaan, kemudian tulis nilai tempat. Nilai tempat ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Seratus 28 belajar. Awak cuba buat, pelajar awak cuba buat sekarang. Ni saya punya jadual. Baris pertama ialah nombor perduaan. Ni digit nombor perduaan. Baris kedua ialah nilai tempat. Nilai tempat. Dan ada baris ketiga. Kamu cari hasil darab. Baris ketiga. Maksudnya jalan kerja yang ketiga. Langkah ketiga. Awak cari hasil darab. Baris pertama dengan baris kedua. Hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Satu 49. Wah, laju ya. Okey, ini ialah 1. Saya mula dari paling kanan. Ini 0. Ni 4. Ni 0. 16. 0. 0. Aku tanya aku daftar apa? 1, 2, 8. Itu dah kata aku tak ada berbeza lah. Tulis nombor perduaan. Saya repeat, saya ulang sekali lagi. Dia selected kita. Mula-mula nombor perduaan. Lepas tu nilai tempat. Kemudian cari nilai digit lah. Maksudnya cari hasil darab. Baris pertama dengan baris kedua. Awak dapat nilai digit dan akhir sekali jumlahkan semua. 1001 0101 ialah 128 tambah 16 tambah 4 tambah 1. Apa? 149. Tadi ada pelajar bagi jawapan ni 149. Okey, belajarlah boleh. Okey, soalan 5B, 5C dan 5D awak cuba buat sendiri. Nanti dah siap, kalau sudah siap awak hantar ke WhatsApp lah untuk saya semak. Cuba buat sendiri. Buat macam mana? Buat macam ni pelajar. Lukis jadual lah. Tolong lukis jadual. Untuk mengelakkan kamu buat kesilapan. Tulis nombor perduaan, nilai tempat dengan nilai digitnya. Buat jalan kerja macam ni. Buat sendiri, okey? Boleh? Boleh. Boleh tak? Okey, awak buat sendiri. Kalau saya nak ajar kamu tunggu awak buat, kelas kita habis lambat. So, you buat sendiri. Ni homework lah, kerja rumah untuk awak.
Okay? So, kelas kita sampai hari ni saja, sampai sini saja. Okay, saya nak tengok you punya buku. Boleh tak tunjuk saya tengok buku awak? Buka kamera tengok buku awak, okay? You nak buat tak? Okay, ni tulisan cantik. Ada yang tak on kamera.